Asrul. Kawan-kawan kenal siapa Asrul? Apa? Tak kenal? Kalau begitu, marilah dengarkan cerita yang akan saya sampaikan yang bertajuk Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Asrul ialah anak tunggal Encik Yahya dan isterinya. Disebabkan dibelai dengan kasih sayang dan kemewahan yang melimpah ruah, Asrul menjadi seorang yang angkuh. Dia juga sering mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Jangankan membaca buku, latihan kerja rumah pun tidak dibuatnya. Encik Yahya dan isterinya juga mempunyai seorang anak angkat yang bernama Faizal. Sebenarnya, Faizal dan Asrul belajar di kelas 6 Seroja di Sekolah Kebangsaan Anjung. Faizal ialah murid yang menjadi harapan guru-guru untuk memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR. Dia juga amat dikagumi oleh para guru kerana sikapnya yang ringan tulang, bertanggungjawab dan suka membantu orang. Faizal juga amat disayangi oleh Encik Yahya dan isterinya. Mereka juga meminta Asrul mencontohi Faizal. Apalagi kawan-kawan, sudah pasti Asrul berasa cemburu dan berdendam dengan Faizal. "Oi budak sampah, sudahlah kena pungut. Ada hati pula nak bermanja dengan mama dan papa." Faizal hanya mampu terdiam. Air mata laju menuruni pipinya. Cepat-cepat disekannya agar tidak dilihat oleh Asrul. Pagi itu, Asrul dan Faizal dihantar oleh Encik Yahya ke sekolah. Sebaik sahaja tiba di sekolah, Asrul tergesa-gesa turun dari kereta tanpa bersalam dengan papanya. Encik Yahya menggeleng-gelengkan kepalanya. Satu keluhan berat dilepaskan. Berlainan pula dengan Faizal yang tidak pernah lupa bersalam dengannya. Sebenarnya kawan-kawan, Faizal juga tidak disenangi oleh Nabil yang merupakan sahabat karib Asrul. Nabil amat marah kerana semenjak Faizal belajar di kelas 6 Seroja, semua guru-guru dan rakan-rakan memberikan perhatian kepadanya. Bahkan, dia tidak lagi memperoleh tempat pertama dalam peperiksaan. Waktu rehat telah tiba. Faizal berjalan menuruni tangga seorang diri. Tanpa disedarinya, Asrul dan Nabil merampas bakalan makanan yang dibawa oleh Faizal. Ha, pada muka kau budak pungut, biar kau kebulu, jerit Asrul dan Nabil serentak sambil berlalu pergi. Hal itu dilihat oleh Razali. Dia mempelawa Faizal berkongsi bekal dengannya. Faizal menolak dengan baik, namun didesak oleh Razali. Sebelum pulang, Asrul dan Nabil telah sepakat untuk mengenakan Faizal. Mereka mahu melihat prestasi Faizal jatuh merundum dalam ujian bahasa Inggeris. Pada sebelah malamnya, Asrul telah mengambil borang OMR milik Faizal tanpa pengetahuannya. Kebetulan pula, Faizal telah menulis namanya pada borang tersebut kerana sudah menjadi kebiasaan kepadanya bersiap sedia lebih awal. Lagipun, semua murid-murid dikehendaki membawa borang OMR masing-masing ke sekolah. Keesokannya, ketika ujian bahasa Inggeris berlangsung, Asrul telah sengaja melanggar meja Faizal. Habis semua, barang Faizal terjatuh ke lantai. Tanpa disedari oleh Faizal, Asrul cepat-cepat menukarkan kertas jawapan Faizal dengan kertas miliknya. Ketika mengambil kertas jawapan yang dihulurkan oleh Asrul, Faizal mula berasa sesuatu yang tidak kena. Dia melihat hampir semua jawapan yang dihitamkan adalah salah. Faizal pun tergesa-gesa menukarkan jawapan. "Baiklah, masa telah tamat. Letakkan pensel, kertas akan dikutip sebentar lagi." Kedengaran suara Cikgu Rosyam tegas memberikan arahan. Faizal benar-benar kecewa kerana dia tidak sempat membetulkan jawapan. Faizal tidak berdiam diri. Dia cuba memaklumkan perkara yang berlaku, tetapi Cikgu Rosyam tidak mempercayai kata-katanya. Apabila keputusan ujian diumumkan, ternyata Asrul telah memperoleh markah tertinggi. Asrul bangga dengan kejayaannya. Bahkan ibu dan bapanya juga telah menghadiahkan telefon bimbit kerana kejayaannya itu. Faizal pula amat sedih
kerana ternyata dia gagal dalam ujian tersebut. Dia juga dimarahi oleh Cikgu Rosyam kerana dianggap cuai semasa menjawab soalan. Fazal hanya mampu menundukkan kepalanya. Dia berazam menjadikan kemarahan Cikgu Rosyam sebagai pembakar semangat untuk terus maju. Hal ini juga menimbulkan rasa kurang senang di hati Nabil. Apa tidaknya, kawan-kawan tahu sejak memperoleh keputusan yang cemerlang, Fazal mula berlagak dan enggan berkawan dengan Nabil. Sikapnya yang hidung tinggi itu membuatkan Nabil tidak puas hati. Dia membuat rancangan untuk menceritakan hal tersebut kepada Cikgu Rosyam. Kering-kering, waktu rehat pun tiba. Nabil terus menghayal langkah menuju ke bilik guru tanpa pengetahuan Asrul. Apalagi, Nabil pun membuka cerita tentang perkara yang telah dilakukan oleh Asrul. Cikgu Rosyam menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak disangka Asrul sanggup menipu. Sebaik sahaja waktu rehat tamat, Asrul telah dipanggil ke bilik guru. Cikgu Rosyam meminta penjelasan daripada Asrul. Namun, Asrul cuba berdalih. Cikgu Rosyam telah memberi amaran dan menasihati Asrul agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal itu juga turut dimaklumkan kepada kedua-dua ibu bapa Asrul. Ternyata mereka amat kecewa dengan sikapnya. Barulah mereka sedar akan kesilapan mereka yang memanjakan Asrul bagai menantang minyak yang penuh itu menjadikan Asrul sedemikian. Asrul mulai insaf dan berjanji tidak akan mengulangi sikapnya itu. Dia juga memohon maaf kepada Faizal. Sejak hari itu, Faizal sering menjadi guru kepada Asrul. Bahkan, lama-kelamaan, Asrul juga berjaya menjadi murid yang cemerlang. Paling membanggakan apabila keputusan UPSR diumumkan. Asrul dan Faizal telah berjaya memperoleh 5A. Encik Yahya dan isterinya amat bangga dengan kedua-dua anak mereka itu. Demikianlah kawan-kawan kisah Angkara Asrul. Akhir kata dari saya, yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikanlah sempadan. Sekian, terima kasih.